أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan limpah kurnia dan izinnya masih lagi diberikan nafas untuk kita bernafas, untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan untuk kita kembali, untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari yang semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Baik muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar mengisi kekosongan di antara waktu maghrib dan isyak, sekadar kuliah gantian bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita renung apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala utuskan baginda Nabi bukan sekadar untuk membentuk manusia, bukan sekadar untuk membentuk setubuh kerajaan Islam, bahkan Nabi itu datang untuk membentuk kepribadian manusia itu sendiri, baik sama ada luaran maupun dalaman. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halkatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh berhasad kecuali di dalam dua perkara. Nabi beritahu kepada kita jangan kita hasad. Bahasa kita ni bahasa orang kata Melayu kita ni dengki lah. Tak dengki lah. Jadi gabung dua, hasad dengki. Dia gabung perkataan Arab dengan perkataan Melayu, hasad dengki. Dalam bahasa Arab disebut hasad. Dalam bahasa Arab disebut hasad, dalam bahasa Melayu disebut dengki. Maka kata Nabi SAW, jangan kamu berhasad, tak boleh berhasad kecuali dalam dua perkara. Dalam dua perkara ni boleh. Yang kata ada hasad tu, ada dengki tu, cuma dia tak panggil bahasa tu, istilah tu dia tak gunakan istilah hasad, tapi digunakan istilah yang lain. Apa dia? Sekali kita tengok. Yang pertama apa dia? Iaitu lelaki yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, kemudian digunakannya dalam kebenaran. Satu orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi dia harta yang banyak, dan dengan harta itu dia menggunakannya dalam konteks kebenaran. Maksud kebenaran sini apa? Maksud dia menggunakan, dia mengagihkan harta yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tu ke jalan yang benar, ke jalan yang diredai oleh syarak dan sebagainya. Ini golongan yang pertama. Maksudnya golongan macam ni kalau ada di kalangan kita yang Allah Taala bagi dia kurniaan harta yang banyak, maka kita boleh ada rasa, bukan kita nak pastikan kita tu kaya lebih daripada dia, tapi dengan sebab dari sudut apa? Dari sudut kebajikan yang dia buat, ini yang lebih berlipat kali ganda. Dah kaya-kaya dah, kemudian dia gunakan harta dia tu
Sebagai contoh, infak fi sabilillah, menggunakan ke arah untuk mencapai mardatillah dan sebagainya. Maka dalam keadaan macam ni kita boleh ambil sebagai apa? Motivasi supaya apa? Kalaulah aku ni kaya, kalaulah aku ni dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta seperti mana dia, maka aku akan laksanakan seperti mana apa yang dia buat. Yang itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, siapa dia? Iaitu seorang lelaki yang dikurniakan Allah dengan hikmah ataupun ilmu pengetahuan, kemudian berhukum dengannya dan mengajar kepada manusia. Satu golongan lagi di mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia ilmu yang banyak. Segala jenis macam ilmu. Ilmu di sini tidak termasuk, tak hanya berfokus kepada ilmu ukhrawi saja. Masuk ilmu duniawi pun tak apa. Maka bila tengok tu, ada rasa untuk apa? Untuk kita nak jadi seperti dia, dan kemudian dengan ilmu tu kita mengajak, kita memberikan manfaat kepada manusia. Itu yang Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku ni walaupun sepotong ayat. Maksudnya kalau kita ada ilmu tu sikit dan kita sampaikan kepada orang, dan niat kita dengan ilmu yang kita sampaikan itu mudah-mudahan memberi manfaat kepada manusia bila dia buat. Sebab tu pekerjaan yang paling mulia atas muka bumi ni siapa dia? Cikgu. Sebab apa? Dengan cikgu ni lah, selagi mana dia ilmu dia tu diguna pakai oleh anak murid dia, kemudian anak murid dia pula turun pula anak murid dia, itulah pahala jariah yang dia dapat sampailah ke alam sana, ke alam bapa sana. Maka dalam dua golongan ini Nabi kata boleh untuk kita jadi seperti mereka. Untuk apa? Mengambil manfaat untuk guna ke arah kebaikan. Baik. Maka dari secara dasarnya hasad ini, kalau kita tengok, kalau kita buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, hasad merupakan salah satu daripada sifat mazmumah yang ada pada diri manusia. Tak boleh lari, mesti akan ada perasaan hasad di dalam setiap diri manusia. Baik saya yang bercakap, baik tuan-tuan, semua manusia ni. Sebab apa? Inilah orang kata apa, sifat yang ada pada manusia itu sendiri, itu hasad. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Minta berlindung daripada kejahatan apa? Kejahatan orang yang ada perasaan hasad, ada perasaan dengki. Maka hasad yang Nabi kata ni, yang kata boleh, yang kata kecuali pada dua benda ni, disebut sebagai apa? Dia tak dinamakan sebagai hasad, itu disebut sebagai ghibtah, iaitu kita bercita-cita supaya kita dikurniakan seperti mana yang Allah kurniakan kepada dua golongan ni, tanpa ada niat untuk kita hilangkan kurniaan tu daripada dia. Kata guru kami, dia punya formula dia simple je. Orang yang ada hasad ni, ingat perkataan SMS. Bukan SMS short message tu. SMS. Apa dia SMS? Suka melihat orang susah dan dia senang melihat orang suka melihat orang susah, dan dia susah melihat orang yang senang. Maka orang yang ada hasad ni, ciri yang ada pada dia mesti kena ada tiga benda ni. Yang pertama apa dia? Yang pertama, dia mesti hasad. Sebab kenapa? Sebab kawan tu, sebagai contoh, kalau satu orang ni dikurniakan satu nikmat tapi tak dapat pada dia, maka dia berhasad. Maka dia tak boleh. Hari ni kawan kita Allah Subhanahu wa taala kurniakan dengan rezeki yang lebih, buat renovation sikit rumah, maka dia tak boleh. Dia kata bila orang tanya, kawan kita buat renovation hari ni, Allah, kata boleh buat pinjaman duit, tak apa, cuba tak boleh buat pinjaman duit. Maka orang macam ni dia dah hasad. Sebab apa? Sebab nikmat tu tak dapat pada dia, dapat pada orang lain, maka dia tak boleh terima. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, apa dia? Bila mana seseorang tu dah dikurniakan nikmat, bila mana seseorang tu dapat nikmat, dia niat dalam hati dia supaya apa? Kalau boleh nikmat yang dia dapat tu dihilangkan, dibuang, dilenyapkan secara beransur-ansur.
Kalau boleh, kalau hak tadi ni kawan kita tadi dia buat renovation rumah, kalau boleh dalam hati dia kata apa? Biarlah satu masa nanti rumah dia tu terbakar. Sampai tera tu. Dan bila dia dapat dengar pelita musibah, ni hak mai yang ketiga. Dia berasa suka dengan musibah yang dikenakan kepada orang tersebut. Bila orang cerita, ni kawan kita tu rumah terbakar. Padan muka orang dia tu. Duit mana ambil tu? Duit haram duk ambil tu. Nampak? Dia pusing pikir tu. Maka hasad inilah yang mesti kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada menjadi boleh menguasai dalam diri manusia itu sendiri. Sebab tu makhluk yang pertama yang hasad, yang timbul perasaan hasad ni apa dia? Itulah nama dia iblis. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, bila Allah Taala ciptakan gabungan daripada tanah pelbagai jenis warna, pelbagai jenis warna dan rupa bentuk dan sebagainya, kemudian diadunkan, kemudian dicampur dengan air dan akhirnya disebut sebagai nama dia at-tin. Maka daripada acuan tersebut dibentuk jadilah seperti mana satu tembikar, jadilah seperti mana satu bentuk pasu, kemudian dikeringkan, diletakkan bentuk rupa Nabi Adam tu, bentuk manusia tu diletakkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala selama beberapa tempoh. Waktu itulah iblis ni apa? Dia tak boleh. Sebab bila mana Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahwasanya aku nak menjadikan satu khalifah di atas muka bumi ni, maka orang sekali yang membangkang siapa dia? Itulah iblis. Kenapa? Kerana merasakan diri dia tu lebih baik daripada Adam tu tadi. Wa ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu wahai Allah jadikan aku ni daripada api, sedangkan makhluk nama manusia ni kamu ciptakan daripada tanah. Daripada tanah yang busuk, campur aduk, warna macam-macam warna, ada hitam, ada merah, ada putih dan sebagainya. Maka akulah yang lebih mulia daripada dia. Kenapa aku mesti memberikan penghormatan kepada makhluk kamu ni? Macam itulah lebih kurang ni. Maka akhirnya ketika mana diletakkan jasad Nabi Adam AS dalam syurga, waktu tu iblis mai. Iblis mai, maka dia perhati tengok tang mana kelemahan, di manakah titik kelemahan yang ada pada makhluk yang bernama manusia ni. Akhirnya dia perhati mai, tengok belek mai, akhirnya dia dapat jawapan. Rupanya orang yang nama manusia ni, makhluk yang Tuhan cipta nama manusia ni, luarannya nampak teguh tetapi dalamannya kosong. Macam rumah kita lah, ada pasu. Kita ambil pasu tu, cuba ketuk pasu tu. Kalau padat dia takkan bunyi, dia takkan mengeluarkan bunyi. Tapi pasu tu kita ketuk tu dia mengeluarkan bunyi. Maksudnya apa? Dalam tu kosong. Walaupun luar kita nampak teguh, kemas, padat, nampak elok, tapi dalaman kosong. Maka sebabkan itulah mudah syaitan kata, senang untuk aku tiupkan was-was ke dalam diri manusia itu sendiri. Sebab dalaman kosong. Sebab itulah unsur yang ada pada manusia, ciri unsur yang ada pada manusia ni mesti kena ada dua benda ni. Apa dia? Mesti ada unsur fizikal, mesti ada unsur spiritual ataupun mental. Tak ada, kita tak boleh namakan manusia kalau kata hanya batang tubuh dia saja, tapi dalaman dia tak ada apa. Itu kita tak nama manusia, kita sebut dia sebagai mayat. Maka pemakanan rohani yang mesti kita jamu, yang mesti kita kena sediakan kepada manusia ni apa? Ni lah, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikirnya, dengan kita mentadabbur setiap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pemakanan tu dia akan menguatkan rohani kita. Kalau jasmani, tuan-tuan lapar, habis sekali Mai Aisyah lapar, perut lapar, kita akan start, kita keluar cari makan, kenyang, dah selesai. Tapi kalau jiwa yang lapar, bagaimana? Dengan adanya majlis-majlis ni, dengan kita menghadiri majlis-majlis yang boleh mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kata ulama, dia kata apa? Zikrul anbiya wal ibadah. Kita menyebut, kita ingat
bacakan peristiwa apa yang berlaku kepada nabi-nabi yang diutuskan, itu adalah satu ibadah. Tengok dalam Al-Quran berapa banyak yang Allah Ta'ala ceritakan berkaitan perihal tentang nabi-nabi yang terdahulu. Untuk apa? Kita bukan nak katakan Al-Quran itu adalah satu kitab sejarah. Tak. Al-Quran tak pernah cerita secara spesifik tang mana berlaku, waktu dia bila, masa dia bila, tahun bila. Tak. Tapi setiap peristiwa yang berlaku itu untuk kita ambil ibrah, untuk nak isi ni, untuk kita nak isi, nak pastikan pembersihan rohani kita tu elok. Maka sebab itu Allah Ta'ala ceritakan, datangkan kepada kita kisah umat-umat terdahulu untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil pengajaran. Sebagai contoh, peristiwa ataupun ibrah apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Bila mana kaum Nabi Lut satu bangsa, satu kaum yang pernah melakukan satu kemaksiatan, yang melakukan satu dosa yang tak pernah dibuat oleh mana-mana manusia atas muka bumi sebelum itu. Apa dia? Itulah homoseksual. Suka sama-sama jenis. Dan akhirnya dengan sebabkan kemaksiatan, dengan sebabkan kederhakaan mereka terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan akhirnya Allah Ta'ala azab mereka dengan cara macam mana? Diterbalikkan buminya dan akhirnya dihempak pada kepala mereka. Dan kesan itu masih lagi ada sampai hari ini. Itu apa dia? Itulah dia. Kalau di negara Jordan sana, itu ada kawasan nama dia Laut Mati. Bahkan Nabi melarang kepada kita untuk kita pergi sana atas tujuan apa? Atas tujuan nak bersukaria, atas tujuan pelancongan. Jangan. Orang dia bersepah ni nak pergi sana sampai Laut Mati ni. Orang lepas kata kandungan garam yang ada Laut Mati ni bagus untuk siapa penyakit kulit. Allah tak gaduh pergi lah sampai sana. Cukup pergi jumpa pakar kulit, jumpa bagi ubat dah. Boh sapu, clear. Ni nak pergi sana atas alasan apa? Sebab nak pergi berubat. Tapi kalau ke sana sebab apa? Nak tengok ibrah, nak ambil pengajaran apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat-umat yang terdahulu. Maka tu dibenarkan. Sebab itulah satu peristiwa ketika mana ekspedisi Nabi SAW dan juga para sahabat ni nak ke mana? Nak ke Tabuk untuk misi peperangan Tabuk. Dalam perjalanan itu mereka melalui satu kawasan yang pernah didiami oleh kaum Thamud, iaitu kaum Nabi Saleh alaihi salam. Itu di mana? Kalau hari ini di kawasan sebelah barat daya Arab Saudi. Maksudnya ke atas lagi di sebelah utara sana. Maka bila sampai di situ, bila sampai di kawasan kaum Thamud ni, ataupun dalam Al-Quran disebut sebagai nama dia Al-Hijr. Kalau hari ini nama hari ini disebut sebagai nama tempat tu Madain Saleh ataupun Al-Ula. Sampai di situ, maka para sahabat ni dah nak pergi perang. Jadi sampai dekat ibarat macam RNR, maka mereka berhenti. Maka mereka pun buat satu makanan, sediakan hidangan apa semua. Guna apa yang ada, fasiliti yang ada di situ. Termasuklah ayat yang ada tang tu. Bila mana Nabi dapat tahu, katanya sahabat ni duduk tengah bulan duduk buat masakan untuk nak jamu ni, makan ni apa semua, kita berhenti rehat ni. Maka apa kata Nabi SAW? Bila mana mereka dah sediakan makanan, ambil makanan ni, hampa bakar. Jadikanlah makanan ini untuk makanan kepada binatang tunggangan kita. Sebab apa? Sebab aku melarang kamu daripada kamu ambil ayat daripada tempat yang pernah Allah Ta'ala turunkan azab. Tu, sampai terang tu. Sebab apa? Sebab kesan azab yang Allah Ta'ala tinggal tu masih lagi rasa. Kalau di kawasan Laut Mati tu, saya difahamkan lah. Tak tahu, saya pun tak pernah sampai lagi. Sahabat-sahabat yang pernah belajar di sana, dia kata apa? Kalau di kawasan Laut Mati tu, sampai ke hari ni, kawasan itu cukup panas. Kira tak boleh duduk orang ni apa semua. Sebab apa? Rasa panas dia tu tak macam panas seperti panas kebiasaan ni. Bahang dia tu lain. Itulah nak menunjukkan bahawasanya kesan daripada azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat terdahulu tu lekat sampai ke hari ni. Sama juga macam tadi ni. Bila pergi ke sana, contohlah kalau tuan-tuan nanti ni ada yang berhajat nak pergi buat umrah tahun ni ke, tiba-tiba teringin nak pergi ke tempat Madain Saleh, jangan pergi sana tu kita rasa takjub, kita rasa hebat sungguh. Sebab apa? Kaum Thamud, Allah Ta'ala
berikan keupayaan kepada mereka, berikan kepada mereka satu kekuatan yang mana mereka mampu untuk memahat gunung ganang. Daripada bukit seketui tu, mereka boleh pahat gunung, jadikan rumah, jadikan pusat pemerintahan, semua di situ. Seperti mana yang ada juga satu tempat lagi di Jordan, itu nama dia Petra. Bila pergi tu jangan kita biar rasa kagum, hebat. Oh hebat, macam mana orang dulu boleh buat macam ni. Dah, jangan. Tapi tengoklah, ambil ibrah bagaimana Allah Ta'ala membinasakan umat yang terdahulu. Akhirnya habis, tak ada apa, tinggal kesan tu saja untuk kita ambil manfaat. Maka bila kita tahu, bila kita tengok daripada pengajaran apa yang berlaku tu, itulah sebenarnya yang ajak kepada diri kita supaya apa? Nak didik jiwa supaya apa? Tidak lekat dengan sifat-sifat mazmumah yang Allah Ta'ala sebut. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dengan sifat hasad. Maka bila kita melihat, bila mana seseorang tu bersifat dengan hasad, maka dia mengharapkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada itu nak hilangkan. Kalau boleh, tak payah bagi ada lah. Maka kena ingat, selepas daripada makhluk yang pertama tadi ni, yang nama dia Iblis, orang yang satu makhluk yang mula-mula mencetuskan api hasad, satu lagi bangsa yang terkenal dengan sifat hasad dia apa dia? Itulah bangsa Yahudi. Betul Allah Ta'ala sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani takkan reda sesekali pun dengan agama kamu selagi mana kamu tak ikut dia sampailah ke lubang bewak sekalipun. Nak abang kata apa? Itulah baik pilah macam mana sekalipun, dia tetap takkan reda dengan orang Islam. Bahkan mereka bersifat dengan sifat hasad. Sebab apa? Sebab mereka menganggap bahawasanya kami ni adalah umat yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada bangsa dalam dunia ni yang menerima, yang boleh makan satu hidangan daripada langit melainkan kaum Yahudi sahaja. Ketika mana mereka keluar daripada Mesir, duduk di satu kawasan padang pasir. Dalam padang pasir itulah bila mana mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, wahai Musa, dia kata, kita ni dah sesat di tengah padang pasir ni. Kami pun makanan pun tak ada apa. Lah ni cuba doa dekat Tuhan, minta turunkan makanan supaya apa? Supaya kami dia boleh makan. Apa? Beda ikat perut. Maka akhirnya Nabi Musa mengangkat tangan, menadah tangan ke langit, dan akhirnya turunlah satu hidangan daripada langit yang dinamakan Al-Manna was-Salwa. Al-Manna satu jenis minuman seperti mana madu yang manis. As-Salwa pula satu jenis burung yang dibakar, yang dibakar. Maka waktu tu makan dia pun. Tapi syarat dia apa? Nabi Musa kata syarat dia, ampun nak makan pun makanlah. Nak makan banyak mana pun makanlah. Satu lah, jangan simpan. Habis makan jalan. Satgi akan, bila rasa dapat pula, makanan tu akan turun. Tapi betapa bebannya orang Yahudi ni, betapa engkarnya terhadap arahan Nabi ni, dia pun tak mau dengar. Akhirnya ambil simpan. Apa-apa dia kata, alah, satgi sambil-sambil jalan, sambil-sambil nak gigit, sambil-sambil nak pepak, sambil-sambil nak mamah. Dan dengan sebabkan itulah akhirnya apa yang jadi pada hari ini, daging yang ada pada hari ini tak boleh disimpan, tak boleh letakkan di luar macam tu saja. Letak di luar akan jadi rosak. Kalau dulu tak perlu, daging duduk luar pun tak ada masalah apa, akan elok. Maka sebab itulah kalau lepas ni tuan-tuan beli daging, terlupa pun nak petik air. Memang tengok tu dia busuk tu. Jangan duk pergi kata celaka, aduh celaka, lupa. Jangan duk celaka kat daging tu, celaka kat orang Yahudi. Sebab apa? Sikap mereka tu yang tak mau dengar atas apa yang telah Nabi Musa perintahkan sampai ke hari ini. Disebut dalam hadis, kalau tak kerana Bani Israel, maka hari ini daging kamu tak perlu simpan di tempat yang sepatutnya. Kalau kita hari ini dalam peti sejuk lah, dengan sifat mereka. Maka orang Yahudi, bangsa Yahudi lah satu bangsa yang sangat kuat hasad dengkinya. Kepada siapa? Kepada orang Islam. Sebab tu
ancaman utama yang paling besar sekali yang mereka buat orang Yahudi ni, dia apa dia nak hilangkan dua benda ni pada identiti pada orang Islam. Dia nak hilangkan dua identiti ni pada orang Islam. Apa dia? Yang pertama, salam. Kita hari ni kita bagi salam pada orang yang kita kenal, betul ya? Hak kita tak kenal, kita takkan bagi salam. Assalamualaikum. Siapa? Apa bagi salam? Kenal dah. Sedangkan salam itu, kenapa mereka nak jauhkan dengan salam tu? Sebab salam itulah satu doa, dan salam itulah menunjukkan penyatuan kepada umat manusia, kepada umat Islam itu sendiri. Sebab tu kalau ulama-ulama di negara China, ulama-ulama Islam di negara China, di kawasan yang majoriti yang kata yang adanya penganut ataupun adanya penduduk Islam di sana, mereka mewajibkan supaya apa? Setiap orang ni jumpa lah, tak kisah hang kenal ke tak kenal ke, bagi salam. Maka sebabkan itulah kekuatan kesatuan yang ada pada umat Islam di negara China tu, umat Islam China ni kuat. Sebab apa? Sebab salam. Itu yang pertama. Yang kedua, satu benda yang dia nak hilangkan daripada identiti umat Islam itu sendiri, apa dia? Perkataan amin. Perkataan amin. Tam mana? Bukan tam doa kita baca doa lepas sembahyang tu, tapi amin pada bacaan surah Al-Fatihah dalam sembahyang kita. Di sini alhamdulillah lah, setakat lah ni dengar tu bergema tu, syok lah dengar. Kadang setengah tempat tu kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imam je amin. Hak lain mah hak dalam kadang-kadang tak dengar apa. Sedangkan amin tu kena sebut bagi kuat. Bukan kuat tu maksudnya dia jerit. Maka kenapa dia nak hilangkan? Dalam ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebut pada dalam surah Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau bagi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan juga jalan orang sesat. Siapa dia orang yang sesat? Orang Nasrani. Kita amin, minta doa moga-moga diperkenankan supaya apa? Tak masuk dalam jalan yang Allah Ta'ala murka, dalam apa, tak masuk dalam golongan orang yang Allah Ta'ala sesatkan. Kenapa Allah Ta'ala murka kepada golongan Yahudi ni? Sebab mereka ni Allah Ta'ala utuskan dalam golongan Yahudi ni, dalam bangsa mereka ni paling banyak Nabi. Ribuan Nabi. Tapi apa yang dibuat pada Nabi-Nabi mereka? Dibunuh. Apa yang dibuat kepada Nabi? Sebagai contoh, Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh. Bila mana Nabi Zakaria berlindung masuk dalam satu pokok, kemudian apa dibuat? Akhirnya digergaji pokok tersebut dan akhirnya belah dua Nabi Zakaria. Begitu juga berlaku kepada Nabi Yahya, dibunuh, dipenggal kepalanya. Itu sikap yang ada pada orang Yahudi. Maka dengan sifat hasad inilah sampailah ke hari ini mereka menganggap bahawasanya darah orang Islam itu halal untuk mereka bunuh. Dan daripada dua benda ni, mereka cuba untuk jauhkan, akhirnya umat Islam hari ini tidak ada identitinya. Kalau dulu panggilan salam, kalau dalam SMS, macam-macam perkataan. Akum, askum, macam-macam. Apa salah? Kenapa tidak kita penuhkan tulisan tu Assalamualaikum? Buat jadi stiker tu. Nak ni apa nak mesej? Assalamualaikum. Kurang-kurang orang yang baca tu, dia tak jawab, dia balas balik Waalaikumsalam. Yang penting ada tu, maksudnya itulah identiti yang ada pada umat Islam. Salam tu sendiri. Begitu juga dengan perkataan amin tu. Kita minta doa supaya apa? Tak mau jadi sebahagian daripada golongan yang Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka, dan juga golongan dia
Allah Ta'ala sesatkan daripada golongan Nasrani. Sebab itulah satu persidangan ketika mana sebelum negara haram Zionis ditubuhkan, apa yang diberitahu oleh Theodor Herzl dalam persidangan tersebut, persidangan di Geneva. Dia kata apa? Ni, dalam kata apa, depan ni semua orang Yahudi, dia kata, kamu semua jangan takut, dia kata. Orang Islam takkan kuat selagi mana subuh mereka, sembahyang subuh mereka tak macam Jumaat. Tiba-tiba salah seorang cendekiawan dia kata, pasal apa yang kata macam tu? Hang tak sedar ke? Satgi kata-kata hang ni boleh menyebabkan orang Islam akan dengar dan mereka akan buat. Jangan risau, dia kata. Jangan risau. Takkan berlaku. Berlaku lah hari ni. Berlaku. Kadang-kadang keadaan menyedihkan. Kenapa? Kerana kita tak nampak. Itulah kesatuan yang ada pada umat Islam. Maka dengan sifat hasad dengki ni, akhirnya dihilangkan, dicuba nak menghilangkan nikmat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Islam. Dan akhirnya dibuat dengan cara macam mana? Diceroboh minda anak-anak muda pada hari ini. Baru-baru ni satu konsert dibuat, apa konsert apa? Billie Eilish ke apa? Sedangkan orang tu, siapa dia? Dia adalah tokoh ataupun dia adalah ikon kepada apa? Kepada satu kumpulan nama dia LGBT. Dan akhirnya dia merosakkan pemikiran. Ni kata hasad ni, dia nak hilangkan nikmat apa ni? Sebab mereka bukan tak kaji. Mereka kaji tentang umat Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu lebih daripada anak mereka sendiri. Mereka kenal Nabi Muhammad SAW lebih daripada anak mereka sendiri. Sebab apa? Semua diceritakan dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Semua cerita tentang ciri, sifat fizikal yang ada pada Nabi. Semua mereka tahu. Macam kita lah. Kita duduk di rumah, duduk di ruang tamu, dengar hak duduk berkelai di dapur, anak tu duduk berkelai. Dengar hak seorang tu teriak, kita tahu, angah ni. Hak teriak ni angah ni. Sebab kita pun tanya, alung awak siapa? Kita dengar pun kita tahu dah sebab apa? Anak kita sendiri. Macam itulah ibaratnya bagi orang Yahudi. Lepas kenal Nabi tu lebih daripada lepas kenal anak mereka sendiri. Maka dengan sebab itu, mereka nak hilangkan. Hilangkan apa? Identiti. Mereka tak boleh terima bahawasanya Nabi yang diutuskan Nabi akhir zaman ni di kalangan bangsa Arab, bukan dalam bangsa Yahudi. Maka akhirnya dengan konsep yang dibuat tu, akhirnya siapa yang pergi? Jutaan, ribuan daripada golongan anak-anak muda yang pergi berhimpun di sana. Akhirnya bila disebut satu perkataan, saya pun tak mau, tak gamak nak sebut. Satu perkataan tu akhirnya mendapat sorakan daripada penonton dalam stadium tersebut. Bila mana disebut MOTHER FUCKER, tuan-tuan batang ni ya. Nak sebut pun tak gamak. Maka disebut tu bergema satu stadium. Itu bagaimana cara mereka masuk. Itu juga berlaku dalam satu filem, satu cerita kan baru ni. Cerita apa? Doctor Strange. Satu scene yang berdurasi hanya 12 saat saja. Dia mempromosikan tentang LGBT, mempromosikan tentang hubungan sama jenis. Itu dia. Cukup mudah hari ini. Tak gaduh perang nak pakai senjata ke apa ke. Senjata mereka yang ada. Kita tu selalu bincang bab berkaitan dengan nak tunggu nanti Dajjal mata satu, Dajjal badan macam mana apa semua ni. Yang ada di tangan kita ni pun dah Dajjal sebenarnya. Bergantung kepada kita. Nak guna benda ni baik ataupun tidak. Hari ni boleh tuan-tuan boleh balik cek telefon anak-anak kita. Buka bahagian, tengok dekat apa internet, cek bahagian history. Apa yang mereka lari, apa yang mereka tengok. Itu. Maka sifat hasad yang ada pada bangsa ni cuba untuk masuk nak membunuh ke semua umat Islam dan membunuh jiwa umat Islam. Sebab tu kita tak boleh laungkan lagi slogan kita ni merdeka. Memang kita merdeka dari sudut fizikal, tapi kemerdekaan dari sudut akidah kita tak capai lagi. Berapa banyak ajaran-ajaran sesat, kuih lama kuih tambah, kuih lama kuih ada. Baru ni ada dekat dengan tempat kita.
Satu ajaran hadi minallah. Hadi minallah pula dah. Ajaran tu masuk menyerang. Sebab apa? Dari sudut akidah kita tu tak kemas. Sedangkan hak tu lah perkara pokok, patut kita duk kemas. Kita duk berkeli perkara-perkara yang cabang, perkara-perkara yang furuk. Maka akhirnya apa yang jadi? Mereka menang dalam peperangan tersebut. Peperangan apa? Itu dah sebut sebagai serangan pemikiran yang dibawa. Setelah mana peperangan salib dah berlaku beberapa siri, dan akhirnya ubah dengan caranya serang pemikiran umat manusia, khususnya Islam. Maka tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama cek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hati kita ni ataupun kita digolongkan dengan orang yang memiliki sifat mazmumah, iaitu ialah sifat hasad dengki ni. Mintalah jauhkan daripada sifat tersebut. Kenapa? Sifat tersebut mampu memakan diri kita, mampu untuk membinasakan diri kita. Satu kata-kata yang saya ingin petik, yang pernah disebut oleh almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kata-kata dia. Apa yang disebut oleh Al-Imam Sya'rawi, salah seorang ulama tafsir. Dia kata, janganlah kamu berhasad dengki pada seseorang dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan kamu tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi pada dia. Kita tak tahu sebab apa Allah Taala bagi pada dia. Dan jangan kita bersedih bila mana Allah Subhanahu wa taala tarik daripada kita satu nikmat yang kita duk sayang, yang kita duk jaga, tiba-tiba Allah Taala tarik satu nikmat. Kenapa? Kita tak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala nak gantikan dengan perkara tersebut. Nak gantikan tadi Allah Taala ambil tadi ni, tapi Allah Taala nak gantikan apa dia? Tu kita tak tahu. Maka selalulah kita menyebut alhamdulillah. Tengok kawan dapat nikmat, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil satu nikmat daripada kita, alhamdulillah. Mungkin Allah Taala nak bagikan yang lebih baik, mungkin Allah Taala nak gantikan dengan yang lebih baik. Maka bila kita pegang macam tu, maka takkan wujud dalam hati kita, takkan wujud dalam masyarakat kita orang yang ada sifat hasad dengki itu sendiri. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup takat tu dulu untuk malam ni, sekadar perkongsian bersama tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita ambil iktibar, dapat kita ambil pengajaran, dan mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sudahi tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.